Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hasif Viking. Pada video kali ini, Cikgu akan berkongsi lagi dengan mata pelajaran Sains tingkatan 3 KSSM bab 8 keradioaktifan, standard kandungan 8.4, kegunaan sinar radioaktif. Ini adalah merupakan subtopik yang terakhir dalam tajuk ini. Standard pembelajaran 8.4.1 berkomunikasi tentang kegunaan sinaran radioaktif untuk kesejahteraan hidup manusia. 8.4.2 mewajarkan kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan sempurna. Apakah kegunaan sinaran radioaktif? Sebelum itu, di subtopik yang sebelum ini, kita telah belajar berkaitan dengan bahan yang radioaktif. Bahan radioaktif adalah unsur, ini unsur ataupun atom yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Untuk menjadikannya stabil, unsur ini akan memancarkan 3 jenis sinaran, yaitu sinaran alfa, beta dan gamma, untuk menjadikan atom atau nukleus ini menjadi stabil. Sinaran-sinaran radioaktif seperti sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma tersebut digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian. Kita lihat di sini kegunaan sinaran radioaktif dalam kehidupan harian digunakan dalam arkeologi atau geokronologi, digunakan dalam pertahanan, dalam bidang perindustrian, perubatan, pertanian dan pengawetan makanan. Bidang arkeologi dan geokronologi, karbon dioksida dalam udara terdiri daripada karbon 12 yang stabil dan karbon 14 yang radioaktif. Karbon dioksida dihasilkan oleh tumbuhan hijau, manakala manusia dan haiwan memakan tumbuhan hijau tersebut. Oleh sebab itu, karbon dioksida diserap dan dibebaskan oleh badan organisma hidup. Peratus karbon 14 dalam tisu organisma tidak berubah. Sebaik sahaja organisma mati, karbon 14 dalam tisunya semakin berkurang. Sebab tidak ada lagi pengambilan karbon dioksida dalam badan organisma, maka sebaik sahaja organisma mati, karbon 14 dalam tisunya semakin berkurang kerana mereput dengan memancarkan sinar beta dengan separuh hayat 5,700 tahun. Dengan mengukur keaktifan karbon 14, usia organisma dapat ditentukan. Kaedah ini dikenali sebagai pentarihan karbon 14 dan digunakan oleh ahli ekologi atau geokronologi untuk menentukan usia objek ataupun bahan purba. Dalam perindustriannya, kawalan ketebalan kepingan logam. Alat kawalan ketebalan berfungsi untuk mengawal ketebalan kepingan logam di dalam kilang. Kepingan logam dilalukan di antara sumber sinar beta dengan alat pengesan sinar beta. Jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, kepingan logam yang disimak adalah terlalu nipis. Terusnya dalam bidang pertanian. Dalam pertanian, kadar sinar beta yang dipancarkan oleh perebutan nukleus fosforus 32 yang digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Sinar radioaktif juga digunakan untuk membunuh kumbang, mengawal populasi serangga, perosak secara pemandulan, memilih jenis baja fosfat yang terbaik dan mengubah ciri tumbuhan. Info sains, sinaran radioaktif dalam bidang pertanian digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan, mengaruh mutasi bagi mengubah ciri tumbuhan. Sinar gamma digunakan untuk merangsang mutasi dalam tumbuhan dan haiwan bagi menghasilkan ciri baru yang lebih baik. Kemudian menentukan kadar penyerapan baja dalam tumbuhan, mengawal populasi serangga perosak. Dalam bidang pertahanan pula, bahan radioaktif boleh digunakan dalam bidang pertahanan seperti bom nuklear. Selain haba, sinaran radioaktif yang dibebaskan dalam letupan bom nuklear memusnahkan hampir semua hidupan, termasuklah manusia, dan kesannya wujud untuk beberapa generasi. Dalam
Dalam bidang pengawetan makanan, logo Radura logo Radura digunakan untuk melabel makanan yang diawet dengan sinaran radioaktif seperti sinar gamma. Sinar gamma digunakan dalam pengawetan makanan seperti buah-buahan untuk membunuh bakteria dalam makanan berkenaan. Pancaran sinaran mengayon ke atas makanan merupakan satu teknologi bertujuan untuk meningkatkan keselamatan apabila makanan dimakan, melanjutkan jangka hayat makanan dengan membunuh mikroorganisme atau serangga. Makanan yang diawet menggunakan sinaran radioaktif akan mempunyai logo Radura. Ini adalah contoh-contoh makanan yang dilabel dengan logo Radura. Seterusnya dalam bidang perubatan, sinar gamma daripada cesium 137 atau kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Sinaran radioaktif juga digunakan untuk menentukan tempat bekuan darah dengan natrium 24, merawat tumor di dalam otak dengan teknetium 99, membasmi kuman dengan kobalt 60 dan merawat kelenjar tiroid dengan iodin 131. Ini adalah beberapa kegunaan sinaran radioaktif dalam bidang perubatan. Natrium 24 untuk digunakan bagi penentuan tempat bekuan darah, kobalt 60 untuk rawatan kanser dan pembasmian kuman, strontium 90 rawatan kanser tulang dan mata, iodin 125 untuk rawatan tumor dalam otak dan kelenjar prostat. Ini adalah radioterapi digunakan untuk merawat penyakit kanser. Bidang perindustrian ini adalah peta Aiting peta bui. Kegunaan sinaran radioaktif dalam perindustrian gunakan untuk memeriksa kimpalan, untuk mengawet makanan, mengawal ketebalan kepingan logam, mengesan kebocoran paip bawah tanah, menyemak pengisian tin dan bungkusan, menetralkan cas elektrostatik dan memeriksa kehausan enjin kereta. Ini semua menggunakan sinaran radioaktif. Seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah keselamatan dalam mengendalikan bahan radioaktif. Seperti yang kita tahu, bahan radioaktif adalah bahan yang sangat berbahaya kepada hidupannya. Kita lihat langkah keselamatan seperti memakai pakaian perlindungan, menyimpan sumber radioaktif, pelepusannya selamat dan sempurna, memakai lencana sinaran, menggunakan tangan robotik dan menggunakan pengadang dengan kepingan plumbum. Menyimpan sumber radioaktif atau sisa radioaktif di dalam kotak berdinding plumbum yang tebal seperti ini contoh. Kemudian memakai pakaian perlindungan yang sesuai untuk mengendalikan bahan radioaktifnya seperti contoh dalam gambar rajah di sebelah ni. Kemudian pembuangan sisa radioaktif dilakukan dengan selamat dan sempurna. Radioaktif perlu diadang dengan kepingan plumbum yang tebal. Seterusnya tangan robotik digunakan untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Pengesan dos sinaran radioaktif yang diserap ke dalam badan dengan menggunakan alat pengesannya seperti lencana sinaran. Mensyukuri kepentingan kegunaan keradioaktifan. Kepentingan kegunaan keradioaktifan untuk kesejahteraan hidup manusia telah menyedarkan kita tentang keagungan Tuhan yang telah mencipta zarah unsur radioaktif yang boleh digunakan untuk kelestarian hidup. Unsur radioaktif buatan yang pertama iaitu fosforus 30 dicipta oleh Irene Juliet Curie, anak perempuan kepada Marie Curie. Sejak tahun 1934, banyak unsur radioaktif buatan telah dihasilkan oleh ahli sains. Namun begitu, unsur radioaktif buatan tidak dapat dihasilkan tanpa unsur ciptaan Tuhan. Terusnya kita pergi kepada latihan praktis formatif 8.4 di buku teks sains tingkatan 3, muka surat 250. Soalan nombor 1, nyatakan satu contoh kegunaan sinaran radioaktif dalam bidang berikut. A. Bidang arkeologi ataupun geokronologi. Kegunaannya adalah untuk menentukan pentarikan karbon 14 untuk menentukan usia sesuatu objek purba. Plan B dalam bidang perubatan, salah satunya adalah untuk merawat kanser dengan membunuh sel kanser. Dalam bidang pertanian, menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam
tumbuhan. Soalan D, dalam bidang pertahanan, membina senjata seperti bom atom. Terusnya dalam bidang perindustrian, contohnya digunakan dalam kawalan ketebalan kepingan logam. Soalan nombor 2A, namakan jenis sinaran radioaktif yang digunakan dalam pengawetan makanan. Jawapannya adalah menggunakan sinar gamma. Soalan B, bagaimanakah jenis sinaran radioaktif ini dapat mengawetkan makanan? Jawapannya adalah sinar gamma mengawetkan makanan dengan membunuh bakteria pada makanan yang diawetkan. Soalan nombor 3, mengapakah sumber radioaktif atau sisa radioaktif disimpan di dalam kotak dengan dinding plumbum yang tebal? Jawapannya adalah kotak berdinding plumbum yang tebal dapat menghalang semua jenis sinaran radioaktif yang dipancarkan daripada sumber radioaktif atau sisa radioaktif keluar dari kotak, kerana kita tahu sinaran radioaktif adalah amat berbahaya. Soalan nombor 4, Raja 1 menunjukkan satu simbol amaran. A, apakah maksud simbol amaran seperti yang ditunjukkan dalam Raja 1? Jawapannya adalah A, kehadiran bahan radioaktif atau sinaran radioaktif. Soalan B, namakan satu contoh tempat atau kawasan yang mempamerkan simbol amaran itu. Di manakah anda lihat simbol ini? Pernahkah anda lihat simbol ini? Simbol ini ada di hospital, pusat penyelidikan atom ataupun bilik sinar X. Soalan C, antara 3 sinaran radioaktif iaitu sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma, yang manakah paling kurang berbahaya? Terangkan jawapan anda. Sinar alfa yang paling kurang berbahaya adalah sinar alfa, kerana sinar alfa mempunyai kuasa penembusan yang paling rendah. Sinarannya dapat dihalang oleh sehelai kertas. Soalan nombor 5A, nyatakan satu logam yang boleh digunakan untuk membuat pakaian perlindungan yang sesuai bagi mengendalikan bahan radioaktif. So jawapan di sini plumbum, plumbum ataupun aluminium. Soalan B, nyatakan satu kebaikan dan satu kelemahan penggunaan logam yang digunakan untuk membuat pakaian perlindungan di 5A. Kita lihat dulu plumbum. Okey, plumbum, kebaikan dia adalah plumbum adalah pengadang yang sesuai daripada semua jenis sinaran radioaktif, termasuk sinar gamma yang mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Kelemahan bagi plumbum pula, ketumpatan plumbum yang tinggi menjadikan pakaian terlalu berat. Kita lihat pula aluminium, kebaikan dia, tumpatan aluminium yang kurang tinggi menjadikan pakaian kurang berat. Kelemahannya pula, aluminium adalah pengadang yang kurang sesuai daripada sinar gamma yang mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. So sampai sini sahaja dulu buat kali ini. Kita jumpa lagi di video seterusnya, insya-Allah dalam bab 9, cuaca di angkasa lepas. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.